seseorang itu boleh hilang kelayakan sekiranya beliau orang kata melompat parti. Ini adalah anti lompat parti berdasarkan sebagaimana yang dinyatakan diluluskan oleh Dewan Negara hari itu, Dewan Rakyat hari itu, Dewan Rakyat tempoh hari. Now, kenapa perkara ini penting? Ini saya cerita. Tadi saya baca berita ni sebab ulasan pula. Perkara ini penting tuan-tuan. Dia putting the final nail to the coffin lah kita kata, ataupun the final orang kata knot to the ada ke patah tu telah membuat satu ikatan terakhir kepada persoalan number one. Adakah undang-undang anti lompat parti itu sah? Kedua, bolehkah kerajaan negeri melaksanakan undang-undang anti lompat parti untuk Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Undangan Negeri? Kerana sebelum ini sebagaimana kelulusan di dalam parlimen, undang-undang itu adalah untuk ahli parlimen sahaja. Okey, perlembagaan membenarkan undang-undang, membuat orang kata Dewan Rakyat meluluskan satu undang-undang, satu pindaan perlembagaan di mana tidak boleh lompat parti. Okey, walaupun undang-undang belum ada lagi, tetapi tidak boleh lompat parti. Sebelum ini Pulau Pinang dah ada. Akta anti lompat parti Dewan Undangan Negeri ni dah ada, dalam perlembagaan dia pun dah ada. Cuma tidak boleh dilaksanakan kerana bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. So Pulau Pinang antara yang awal ada akta tersebut, tapi bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, jadi tak boleh dilaksanakan. Sekarang ini bila amendment kepada perlembagaan itu amendment kepada perlembagaan telah dilaksanakan, telah diluluskan, maka disebabkan oleh itu undang-undang ataupun perlembagaan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang itu sah. Now, dicabar oleh 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri di Mahkamah Persekutuan, mahkamah paling tinggi di dalam negara kita. So, bila dicabar, kemudian diputuskan bahawa akta tersebut sah, perlembagaan Pulau Pinang tersebut sah mengenai akta lompat parti, maka itu seals the deal. Kita ada undang-undang, kita ada keputusan mahkamah. So, daripada situ, secara tuntasnya, akta anti lompat parti itu tidak boleh dicabar sekali lagi. Kenapa perkara ini sangat penting? Sebab saya nak bawa kepada perjanjian yang dimeterai pada hari ini. Sebelum itu saya nak cerita bahawa keluarga Altantuya telah menang saman terhadap kerajaan Malaysia dan mendapat pampasan sebanyak 5 juta di atas kematian anak beliau. Takziah kita ucapkan kepada mendiang keluarga mendiang Altantuya Syaribu. Okey, habis cerita situ. Now, kita tengok perjanjian hari ini. Sebelum itu saya bawa kepada tuan-tuan berkenaan dengan apa yang disebut tentang perjanjian pada hari ini. Secara umumnya, perjanjian persefahaman ahli parlimen tolak usul kerajaan dianggap letak jawatan. Ada beberapa perkara yang disebut di dalam perjanjian ini hari ini. Yang pertama adalah mereka secara kolektifnya, secara en bloknya, bahawa parti-parti ini akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri melalui undi percaya. Siapa parti-parti itu? Of course, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, Warisan dan juga GRS. Termasuk juga di dalam itu KDK, nama satu parti kat Sabah tu, dan juga PBM melalui Larry, sebab Larry menang satu kursi je. So daripada situ kita kata bahawa sekarang ini daripada jumlah kerusi sudah lebih 112. Now ada penganalisa kata gitu, boleh tak dia dapat 140 lebih? Bukan dia cakap pada saya lah. Maksudnya, mampukah Anwar mendapat 2/3? Now, 2/3 ni tak mustahil, tapi tak kata dia satu benda yang mudah lah. Kita tak tahu sehinggalah pada hari undi percaya itu berlaku. So, daripada jumlah ini, daripada ini, kita kata bahawa minimum 112 tu requirement sudah ada kalau kita buat kiraan secara en bloc. Now, bagaimana kalau ini persoalan yang ditimbulkan hari itu. Bagaimana kalau individu tidak bersetuju? Dia katakanlah dia Barisan Nasional atau GPS, parti dia menyokong, tetapi individu tidak menyokong. Sebelum perjanjian ini ditandatangani hari itu, tidak menyokong itu tidak termasuk sebagai salah satu yang dianggap sebagai lompat parti. Itu tidak dianggap sebagai lompat parti. Secara umumnya, sebab kita tidak ada secara spesifik, secara umumnya. Bila mana dia menyatakan sesuatu yang bercanggah dengan pendapat ataupun pandangan daripada parti dia, tidak dia dianggap sebagai lompat parti. Kerana lompat parti maksudnya dia keluar daripada parti dia sendiri. Dan perkataan dipecat pun tidak ada dalam akta dalam pindaan perlembagaan anti lompat parti. Yang ada keluar parti.
Berbanding dengan Penang tadi. Penang sebut dia pecat tapi yang ni tak ada. So sebab apa? Bukan kata tak ada, tapi akta itu belum ada. Belum digazetkan. Akta ada tapi belum digazetkan. So dengan perjanjian ini sebenarnya dia seals the deal. Itu perkataan saya nak cari tadi. Dengan dia seals the deal. Dia seals the deal macam mana? Dia seals the deal dengan cara bahawa kita akan, macam mana nak kata, dia dah tak boleh dah. Dia kata tak ada peruntukan mengatakan tak boleh sokong lompat parti, sekarang dah ada. Melalui perjanjian ini, maka dia boleh dikatakan bahawa mereka dikatakan telah lompat parti sekiranya mereka tidak menyokong apa yang parti mereka sokong. So ini sangat menarik tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kalau sekiranya ahli-ahli parlimen, terutama ahli parlimen di dalam mana-mana komponen, itu tidak puas hati individunya dan mereka nak mencabar perkara ini di mahkamah, ini dibenarkan oleh mahkamah kerana ia tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan berdasarkan anti lompat parti tadi tu. Kedua, kalau kita tengok daripada segi perjanjian itu sendiri, kalau dia nak cabar menunjukkan bahawa dia telah mengingkari parti. Dan mengingkari parti itu, so bolehlah sekiranya kalau dia nak kenakan dia, bolehlah dia dikatakan telah meletak jawatan kerana mengingkari parti. Seseorang yang mengingkari parti deemed to have resigned from his position, and since he have deemed to have resigned from his position, maka PRK perlu dilakukan di tempat tersebut. Itu yang dia orang risau. Kehilangan jawatan tu paling risau. Dia nak sokong tak sokong, itu cerita baru. Tapi kehilangan jawatan itu yang paling mereka risaukan. Nah, kalau kita tengok, mari kita tengok satu persatu perjanjian tersebut. Saya dah baca tadi, yang ni sudah. Okey, kita baca perjanjian dulu secara umum dahulu supaya kita boleh baca, kita boleh faham perjanjian ini. Alright. 4 gabungan parti politik iaitu BN, PH, GPS dan juga JRS serta Warisan Sabah hari ini menandatangani perjanjian untuk membentuk satu persefahaman yang dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan Malaysia. Perjanjian mufakatan antara gabungan bawah Kerajaan Perpaduan itu bagi menamatkan kemelut politik. Saya besarkan sikit. Bagi menamatkan kemelut politik selepas PRU 15. Perjanjian persamaan itu ditandatangani oleh Parti Bangsa Malaysia PBM dan Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM, bukan KDK, serta calon bebas yang secara kumulatif membentuk 2/3 daripada jumlah ahli Dewan Rakyat. So 2/3 lah. Menurut mandat daripada pengundi-pengundi Malaysia yang dizahirkan di dalam pilihan raya umum ke-15 yang telah diadakan pada 19 November 2022, yang mana tiada satu pun parti memenangi kerusi parlimen yang mencukupi untuk membentuk kerajaan persekutuan. Keputusan PRU 15 menyaksikan PH menang 82, BN 30, GPS 23, JRS 6 dan sebagainya. So daripada sini bahawa kita nampak perjanjian itu telah dimenterai. So apakah isi kandungan perjanjian tersebut? Okey, so saya pergi kepada, kalau tak ini susah nak baca. Okey, perjanjian itu adalah sebagaimana yang ni tanda tangan. Saya buka ni dulu. Okey, saya baca. Perjanjian persefahaman kerjasama untuk membentuk kerajaan gabungan yang dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan Malaysia. Okey, Kerajaan Perpaduan Malaysia. Sekejap. Keluar tak ni? Kerajaan Perpaduan Malaysia. Bagi kestabilan, pembaharuan dan perpaduan nasional. Perpaduan nasional. Tak ada suara. Sekejap. Hello? Kerajaan gabungan. Okay, ada. Kerajaan Malaysia. Alright. So, parti yang terlibat adalah Pakatan Harapan, sebuah gabungan yang melindungi parti-parti politik secara khususnya. Pakatan Harapan gabungan yang mengandungi parti-parti politik seperti yang disebutlah. Barisan Nasional, gabungan Parti Sarawak GPS, gabungan Rakyat Sabah dan juga Parti Warisan dirujuk sebagai Warisan. Okey. Bahawasanya menurut mandat daripada pengundi Malaysia yang dizahirkan, bahawa daripada mandat ni kita baca, dan bahawasanya, okey, ini tak payah, parti-parti yang bergabung, bahawa Duli Yang Maha Mulia, yang ni penting tuan-tuan. Ni saya nak bawa ni yang kedua ni. Bahawa Duli Yang Maha Mulia, B, Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaannya menitahkan hasrat Tuanku supaya satu kerajaan perpaduan ditubuhkan dan kestabilan politik bagi membolehkan operasi dan urusan kerajaan persekutuan dijalankan secara sepatutnya
dan dengan lebih cekap. Okey, ini pihak-pihak dan bahawasanya gabungan PH. Okey, dan daripada situ, berapakah jumlah orang yang telah menyokong kerajaan ini, tuan-tuan? Kalau kita baca pada D, gabungan-gabungan PH, GBN, GPS dan warisan membentuk 2/3. 2/3 kerajaan di dalam Dewan Rakyat. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, dia menulis bahawa dan bahawasanya gabungan PH, BN, JRS dan warisan yang menjadi pihak-pihak kepada perjanjian kerjasama dan calon-calon secara kumulatif membentuk 2/3 daripada jumlah ahli Dewan Rakyat telah bersetuju untuk memasuki sebuah gabungan untuk membentuk kerajaan Malaysia bagi tempoh 5 tahun pertama ke-15 dan dasar muhibah keyakinan bersama dan prosedur-prosedur mengangkat yang dipegang bersama dengan mengangkat konsep muafakat keputusan dan bertanggungjawab bersama serta menghormati identiti dan orientasi setiap parti di atas terma-terma serta syarat-syarat yang dinyatakan dalam perjanjian persamaan kerajaan. So ini adalah parti-parti yang terlibat. Matlamat dia. Okey, kalau kita baca matlamat dia secara umum dulu. Kita baca matlamat dia secara umum. Saya baca secara umum dulu. Parti-parti ini bersetuju untuk menjunjung kebenaran yang utuh dengan penuh kesetiaan kepada Seri Paduka Baginda sebagai Ketua Negara dan akan memelihara, melindungi dan juga mempertahankan perlembagaan persekutuan. Parti-parti mengisytiharkan komitmen mereka dan matlamat Kerajaan Perpaduan Malaysia seperti berikut. Mewujudkan masyarakat adil dan negara demokrasi yang progresif, inklusif serta bersatu padu berdasarkan prinsip rukun negara. Mempertahankan sistem raja berperlembagaan. Yang ni tak boleh lah dia orang main lepas ni nak hapus negara, rapu raja sebagainya. Mengkukuhkan demokrasi berparlimen dan mendukung hak serta kuasa rakyat dan berusaha untuk memantapkan sistem politik negara. Memelihara Islam sebagai agama persekutuan serta memastikan bahawa hak masyarakat bukan Islam mengamalkan agama atau kepercayaan masing-masing terus terjamin seperti termaktub dalam perkara 31 perlembagaan. Mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Menegakkan keluhuran dan kedaulatan undang-undang, kebebasan kehakiman dan institusi awam. Menegakkan keluhuran dan kedaulatan undang-undang, ada the rule of law. Memperkukuhkan dan memperkuatkan pemisahan kuasa di antara cabang-cabang eksekutif perundangan dan kehakiman. Kalau kita tengok dekat situ. Kemudian kita tengok dekat bawah dia. Menjamin kebebasan berfikir, bersuara, bergerak, berhimpun dan berpersatuan kepada semua dalam kerangka perlembagaan persekutuan. Okey. Prinsip amanah, bukan parti amanah, prinsip amanah. Kemudian menggugurkan sistem pemerintahan persekutuan yang adil, menjunjung semangat kerjasama kesetiaan persekutuan, mengamal ekonomi yang adil, dinamik. Okey, ini biasa. Memastikan pembelaan ekonomi yang adil, menyediakan kemudahan pendidikan, kesihatan, memperjuang serta menjamin hak kerja upah yang adil, mengiktiraf martabat dan peranan wanita, memperjuang hak dan pelbagai potensi belia, meningkatkan mutu orang asal, melindungi alam sekitar, mengembangkan dasar dan hubungan luar yang berkecuali, bebas dan aktif. Okey. Jemaah menteri terdiri daripada 28 orang. Ini pecahan jemaah menteri. Kerajaan perpaduan akan memperkasa dan mengupayakan parlimen sebagai mekanisme timbang tara dengan mewujudkan jawatankuasa pilihan raya khas bagi memantau dan menyemak portfolio jemaah menteri. So lepas ni jemaah menteri akan menjawab kepada satu badan khas. Kita kata satu badan khas. Kemudian portfolio jemaah menteri hendak diagihkan oleh Perdana Menteri setelah melalui perbincangan dengan ketua-ketua parti yang lain. Okey, pembahagian portfolio jemaah menteri ini sudah dilaksanakan. Apa-apa perubahan kepada pembahagian portfolio jemaah menteri dan juga jawatankuasa khas antara parti hendaklah dibincang oleh Perdana Menteri dengan ketua-ketua parti lain yang membentuk kerajaan. Okey, ini perjanjian dia. Usul percaya, yang ni penting. Yang ni usul percaya ni penting. Ni kita tengok dulu. Usul percaya. Setiap parti-parti dan pihak-pihak hendaklah mengundi untuk saya besarkan dulu sikit. Boleh tak? Tak boleh. Boleh sebenarnya. Okey. Itu paling besar ke? Boleh nampak sikit. Setiap Sekejap. Ini paling penting tuan-tuan. Ini kita akan tengok sekejap lagi macam mana perkara ini sebenarnya yang paling utama untuk kita nak lihat. Okey. Alright, setiap parti-parti dan pihak-pihak hendaklah mengundi untuk menyokong Perdana Menteri dalam usul-usul berkaitan dengan usul percaya. Dengan usul percaya dah kena ada persetujuan. Okey.
Maksudnya bukan setakat usul percaya, tetapi undian untuk orang kata apa, untuk bajet nanti pun perlu disokong juga, atau apa-apa usul berbentuk prosedur yang memuji kesan kepada keabsahan kerajaan persekutuan mengikut perlembagaan persekutuan. Setiap parti dan pihak-pihak hendaklah bertanggungjawab untuk menguruskan secara dalaman di dalam parti mereka bagi memastikan sokongan parlimen untuk mengekalkan kerajaan perpaduan Malaysia dalam sebarang undian yang membawa kesan kepada keabsahan kerajaan persekutuan mengikut perlembagaan persekutuan. Setiap parti dan pihak-pihak hendaklah memastikan bahawa setiap ahli parlimen mereka mengundi menurut klausa 4A di atas. Kegagalan, keengganan atau kecuaian daripada berbuat demikian hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab ahli parlimen secara individu kepada parti itu yang dianggap sebagai perletakan jawatan dan atau pemberhentian daripada menjadi ahli Dewan Parlimen, dan kerusi tersebut hendaklah dikosongkan dalam kerangka maksud artikel 49A Pasal 1 Perlembagaan Persekutuan. Parti ahli parlimen tersebut hendaklah mengeluarkan notis kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi pengosongan tersebut menurut artikel 49A Pasal 1 Perlembagaan Persekutuan untuk memberi notis kepada SPR bagi menjalankan pilihan raya kecil. Kerajaan Perpaduan Malaysia dalam perjanjian persefahaman adalah berasaskan parti politik. Ini adalah penzahiran kepada langkah-langkah penguatkuasaan. Okey, penguatkuasaan Undang-Undang Anti Lompat Parti melalui akta secara kumulatif, iaitu Akta Perlembagaan yang telah diluluskan, diwartakan dalam meminda perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Okey. Yang tu tak penting. Kemudian yang ni adalah Majlis Perundingan dan Timbang Tara. Okey, dia punya timbang tara. Sebuah majlis perundingan yang dianggotai oleh wakil-wakil yang diperlakukan oleh parti utama iaitu PHBN, GPS, JRS dan Warisan yang membentuk Kerajaan Perpaduan Malaysia hendaklah diwujudkan. Majlis ini, apa peranan dia? Untuk memastikan segala terma-terma yang dipersetujui dalam perjanjian persefahaman kerjasama ini akan dilaksanakan dengan cermat dan teratur bagi Kerajaan Perpaduan Malaysia dapat beroperasi dengan stabil dan berkesan tanpa menjejaskan dasar polisi dan orientasi parti-parti yang bersetuju. Sebarang perselisihan dan salah faham hendaklah diselesaikan secara harmoni dan melalui majlis ini. Nah, komentar saya tentang perjanjian ini. Dia ada beberapa perkara yang saya nampak tak di-cover oleh perjanjian ini. Kita kena be fair supaya kita boleh nampak. Number one, dia menyentuh mengenai ahli-ahli yang tidak menyokong usul tersebut. Dia menyentuh mengenai ahli-ahli yang tidak menyokong usul tersebut. Kalau ahli di dalam parti yang menyokong usul tersebut tidak menyokong usul undi percaya ataupun mana-mana usul atau pembekalan, maka dikira telah lompat parti atau dikira telah hilang kelayakan tersebut. Dia beberapa perkara. Bagaimana kalau mereka tidak menyokong tetapi mereka berkecuali? Ini persoalan, jangan salahkan saya. Ini soalan yang saya bawakan. Dia tidak dikatakan tidak menyokong, tetapi dia berkecuali daripada menyokong. So, adakah itu dikira sebagai tidak menyokong? Adakah itu dikira sebagai telah meletak jawatan? Sebab the very essence of demokrasi membenarkan bahawa ahli Dewan Rakyat itu menentukan keputusan mereka secara individu. Itulah asas kepada demokrasi. Asas kepada demokrasi. Saya faham kenapa ada akta anti lompat parti. Cuma ini persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Kalau saya tak timbulkan pun, orang lain akan timbulkan. Orang lain akan timbulkan. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada di dalam perjanjian tersebut mengatakan bahawa tidak boleh parti yang tidak menyokong usul tersebut. Nah, persoalan dia, bagaimana kalau parti tidak menyokong usul tersebut? Apa repercussion ataupun kesan daripada perjanjian tersebut? Biasanya dalam perjanjian kita ada perjanjian, kita ada terma dan kita ada kesan kepada pelanggaran terma. Individu yang melanggar terma tersebut di dalam parti, okey, itu tidak masalah. Bagaimana kalau parti yang tidak menyokong usul-usul tersebut? Itu timbul satu persoalan. Sebab tidak dinyatakan apa kesan kalau parti yang tidak menyokong secara en bloc. Tak kisahlah parti mana-mana sekalipun. Katakanlah satu usul dibawa, ada satu parti tidak menyokong. So, apa kesan kepada parti tersebut? Dan persoalan, bagaimana kalau individu, contoh kita ambil PBM. Dia ada satu kerusi je. Dan dia juga mewakili satu parti. Ini saja saya buat lawak. Bukan saya buat lawak, saya saja nak bagi pening.
So katakanlah PBM tidak menyokong. Adakah dia dikira sudah hilang jawatan? Kerana dia satu individu. Kemudian dia boleh argue, ya, saya satu individu tapi yang tak menyokong parti. Parti tak ada masalah. Saya juga mewakili parti. So yang mana satu? Ini sebagai lawyer kita kena tengok loophole, saudara. Sebab apa? Kenapa kita bawa isu ni? Ini kita tengok possibilities. Kita tengok sebagai orang yang melihat, kita tengok loopholes lah. Kan? So kalau parti tidak menyokong, apa repercussion? Apa kesan akibat? Apa kesan akibat? Jadi akhirnya kalau parti tidak menyokong, dia tidak membawa apa-apa kesan. Itu isu yang dipertimbulkan, yang kita timbulkan. Dia tidak membawa apa-apa kesan kepada parti tersebut. So, tak ada masalah lah kalau parti tak sokong. Ini tak sokong, bukan tak sokong. Bagi saya, 19 hari bulan ni, insyaAllah, ta'ala, Anwar Ibrahim akan survive undi percaya. Tidak ada dalam sejarah kerajaan bahawa mereka tidak menyokong. Tidak ada dalam sejarah bahawa Perdana Menteri berani untuk mengatakan undi usul percaya. Anwar Ibrahim berani. Okay, dia buat perjanjian ini dan parti-parti ini insyaAllah 19 hari bulan ini akan menyokong. Walaupun ada gerakan lah nak desak dan sebagainya, itu semua suara-suara kecil. 2/3 insyaAllah akan menyokong Perdana Menteri pada 19 hari bulan ini. Kita bawa kepada usul-usul yang kemudiannya dalam perjanjian tersebut. So, bolehkah satu parti tidak bersetuju dengan apa-apa usul yang dikemukakan kemudian? Bolehkah satu parti berkecuali daripada menyokong? Dia tidak membangkang, tapi berkecuali daripada menyokong. Dan berkecuali daripada menyokong itu juga dianggap boleh dikatakan sebagai tidak menyokong. Tapi dia kata tak menyokong. Saya bagi contoh. GPS pernah berkecuali daripada membuat pindaan kepada perlembagaan perkara 1-2 di dalam perlembagaan persekutuan untuk mengangkat title Sabah Sarawak daripada negeri kepada wilayah. Pernah berlaku. Dan mereka bukan tidak menyokong, tetapi mereka berkecuali daripada menyokong usul tersebut untuk nak dikemukakan, nak diadakan, nak dibentangkan. Menyebabkan pada waktu itu usul tersebut tidak berjaya diluluskan kerana tidak mendapat persetujuan 2/3. Beza 2/3 dengan majoriti, sebarang usul melibatkan undang-undang hanya perlu simple majority kepada orang yang hadir di dalam dewan tersebut. Bukan simple majority ahli Dewan Undangan Negeri pun yang hadir di dalam dewan. Tetapi untuk perlembagaan persekutuan, sebarang perubahan kepada perlembagaan persekutuan memerlukan 2/3 persetujuan daripada seluruh ahli Dewan Rakyat. Sama ada hadir ataupun tidak. Kalau dia tak hadir tu, kira dia tak bersetuju lah. Dia macam tu, beza. Jadi dalam hal tersebut, GPS tidak menyokong. So benda ini tidak diadres di dalam perjanjian ni. Kalau parti tu tak sokong macam mana? Dikata ada timbang tara. Okey lah. Tak apa, sebenarnya bagi saya, bukanlah kata tak penting, penting juga. Cuma dia masih ada loophole dekat situ lah. Loophole kat situ. Again, bila kita tengok daripada perspektif orang kata apa, demokrasi, benda ini sebenarnya agak infringing the very spirit of democratic society itu sendirilah bagi saya. Bagi saya dia agak menutup ataupun bukanlah menyekat, tapi dia mengecilkan ruang kepada demokrasi itu untuk berlaku. Di mana sekarang ini ahli-ahli di dalam parti tersebut kena bersetuju untuk menyokong mana-mana usul yang dibentangkan sehingga 5 tahun akan datang. So is that good or not? Dia ada pro dan con. Kalau kita nak berbahas secara akademik, dia ada pro dan con. Tetapi yang pro kita boleh kata dia mengekalkan kestabilan kerajaan kita. Sebab ini yang berlaku dalam kerajaan sebelum ini. Kerajaan gagal, Muhyiddin Yassin dan juga kerajaan Ismail Sabri. Di mana setiap kali pengundian hendak berlaku, dia cukup-cukup makan je. Kalau 112 diperlukan, dia hanya dapat 112, 113, 114. Terutama bila dia melibatkan bajet dan sebagainya. Kan dia itu yang kadang-kadang yang menyebabkan kerajaan yang ada itu dianggap tidak stabil. Dan kita kena ingat tuan-tuan, kerajaan Muhyiddin Yassin tu dianggap sebagai kerajaan apa? Kerajaan gagal. Ini yang kita selalu lupa. Kerajaan PAS adalah kerajaan gagal. Kerajaan Muhyiddin Yassin adalah kerajaan gagal. Kenapa kerajaan gagal, tuan-tuan? Ingat tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak bendera putih tu yang saya promotekan dulu tu? Masa bila? Masa kerajaan Muhyiddin Yassin. Itu kerajaan gagal yang kita telah
Kita dok promote dahulu. Itulah kerajaan gagalnya. Okey. Habis dekat situ. Jadi kita nampak bahawa itu antara loophole. Saya bahaskan benda ini bukan kata suka tak suka, setuju tak setuju. Itu benda lain. Itu persoalan lain. Sebab kita sebagai orang yang bijak, kita kena tengok daripada sudut perbahasan undang-undang dan juga kita kena tengok secara kritikal dalam apa-apa perkara. Kita taklah boleh ambil secara tuntas semua perkara kan. Itu perkara tersebut yang kita kena bahaskan. Okey. Now, hari ini ada satu kalau tuan-tuan ada apa orang kata website persatuan EROSS. Kalau tuan-tuan boleh masuk dekat EROSS ni, tuan-tuan boleh semak sendiri pertubuhan-pertubuhan yang sedang nak diluluskan. Sekejap. Okey. Ada. Okey, tak boleh. Tak apalah. Okey. Persatuan yang tengah dan sedang diluluskan. Jadi sebagaimana yang saya semak tadi, ada persatuan dinamakan Persatuan Pertubuhan Kelab Muafakat Nasional. Ada satu parti yang dinamakan sebagai Parti Muafakat Nasional. Sekarang ini dalam usaha untuk nak diluluskan. Okey, dalam usaha, dalam cubaan, dalam orang kata apa? Satu usaha untuk nak diluluskan. Okey. Ini tadi saya baca. So dalam pada itu sudah ada wujud Kelab Muafakat Nasional, Pertubuhan Muafakat Nasional, itu semua dah ada. Kan, Kelab Muafakat Nasional, Pertubuhan Muafakat Nasional, yang itu semua sudah ada. Tetapi yang orang kata apa, yang parti itu belum ada. Parti untuk Muafakat Nasional itu belum ada. Alright, sekejap. Saya tengah cari gambar tadi. Kat mana saya jumpa tadi? Okey. Kalau kita tengok daripada segi pertubuhan, Pertubuhan Muafakat Nasional, Kelab Muafakat Nasional Ampang, Persatuan Muafakat Nasional Ikatan Tempatan Selangor Pemanis, Muafakat Nasional sebagai Gagasan Muafakat Nasional, Pertubuhan Penggerak Muafakat Nasional Sandakan, Pertubuhan Penggerak Muafakat Nasional Balik Pulau Penggerak, Yayasan Muafakat Nasional, Perikatan Muafakat Nasional, Pertubuhan Penggerak Harapan Muafakat Nasional Kepala Batas Pulau Pinang, dan juga Gabungan Muafakat Nasional. Yang ini semua telah diluluskan. Ini semua telah diluluskan. Cuma Bagan Johor, Negeri Perak, Penggerak Muafakat Nasional, ini semua ditolak, negeri-negeri lain. Yang sedang diluluskan, menunggu kelulusan adalah Parti Muafakat Nasional. Kalau sebelum ini mereka dikenali sebagai pertubuhan dia Persatuan Penggerak Nasional. Sekarang ini dia dah pergi kepada Muafakat Nasional. Saya tak tahu Zuraidah sekarang ni dah kat mana dah. So saya dengar dia dah masuk Muafakat Nasional yang diterajui oleh Anwar Musa. Anwar Musa dah buat Muafakat Nasional ni, dia antara penggerak. So dia ada beberapa golongan yang menggerakkan Muafakat Nasional, termasuk di dalam PAS. Siapakah mereka yang di dalam PAS yang cuba untuk menggerakkan Muafakat Nasional? Ada pimpinan-pimpinan di dalam PAS sendiri yang nak menggerakkan Muafakat Nasional sekarang ini, yang nak bergabung dengan UMNO. So golongan ini pecah dua dalam PAS ni. Yang nak Muafakat Nasional, yang nak bersama dengan apa orang kata barisan UMNO. Yang nak bersama Muafakat Nasional satu hal, yang nak bersama dengan UMNO satu hal. Sebab dalam UMNO sendiri mereka dah menolak Muafakat Nasional. Mereka tak nak kerjasama dengan PAS. So sekarang ini penolakan itu sudah berlaku. So gabungan sekarang ini Muafakat Nasional telah keluar. Soalan saya nak bawa adalah, mereka nak bawa naratif apa? Dia nak bawa naratif apa? Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, or whatever party you want to call this, dia nak bawa naratif apa? Di dalam kerajaan sekarang ini, perjanjian tadi sebagaimana kita baca, sah mengatakan bahawa ini adalah kerajaan yang mendukung prinsip rukun negara, mendukung Majlis Raja-Raja, kedaulatan Melayu, bahasa Melayu, agama Islam. Majoriti yang di dalam kerajaan ini adalah orang yang beragama Islam, 71%. DAP hanya ada 14% kerusi sahaja. Bukan kerusi, 14% pegangan sebagai menteri sahaja di dalam kerajaan ini.
So daripada jumlah itu, menteri bukan timbalan menteri. Daripada jumlah itu kita dapati bahawa DAP tak berkuasa. Orang bukan Melayu Islam masih lagi memegang secara majoriti. Jadi tidak ada naratif yang mereka nak bawa. So bila Muafakat Nasional nak bawa Melayu Islam, PAS akan bawa Melayu Islam. Bersatu akan bawa Melayu Islam. Takkanlah PAS nak join Muafakat Nasional pula. UMNO bawa Melayu Islam. So akhirnya perjuangan mereka untuk apa sebenarnya? Perjuangan PAS untuk apa? PAS pergi sokong Muafakat Nasional. Bukan semua PAS Ada di antara pimpinan PAS sokong Muafakat Nasional. Ada di kalangan Perikatan Nasional tak sokong lah. PN tak sokong. Bukanlah tak sokong. Dia tak adalah menyokong tapi tak adalah menentang. So perpecahan itu berlaku di kalangan mereka. Sedangkan di kalangan Pakatan Harapan solid. Di kalangan pimpinan Pakatan Harapan itu solid. Dan yang menariknya tuan-tuan, hari itu saya sebut dua perkara yang boleh menjatuhkan kanan negara Anwar Ibrahim. Pertama, 19 hari bulan. Yang itu kita dah settle dengan perjanjian dan sebagainya. Yang kedua adalah Perhimpunan Agung UMNO, pemilihan parti UMNO. Yang menariknya, Anwar Musa adalah antara orang yang berpotensi melawan Zahid sebagai presiden di dalam Muafakat Nasional, di dalam UMNO, yang merupakan orang bukanlah suruhan, tetapi mereka yang di backup, yang didokong dan disokong oleh siapa tuan-tuan? Perikatan Nasional. Jadi daripada situ kalau kita lihat nanti jumlah yang akan menyokong, katakanlah Anwar Musa bertanding, berkemungkinan lebih besar daripada Zahid. Dia mainlah Zahid ni orang DAP, pro Anwar, apa orang kata banduan dan sebagainya, boleh menang. Tetapi Zahid buat langkah awal. Ni saya kata Zahid berani, I have to respect lah. Dia cantas awal. Sampai Anwar Musa kata, saya tak tahu apa kesalahan saya sampai saya kena buang parti. Ni bukan gantung tuan-tuan, ni buang. Anwar Musa, Syahidan Kasim. Syahidan Kasim of course lah, sebab dia bertanding parti lain. Okey lah, dia wajar kena buang. Dan Tajuddin Rahman. So threat atau ancaman-ancaman kepada Zahid Hamidi sekarang ini sudah dibuang. So ada beberapa lagi yang dikatakan mengancam Zahid Hamidi. Antaranya siapa? Syamuddin, Tun Hussein On, KJ. Now, kalau kita tengok KJ, bagi saya dah tak nampak taring KJ lah. In fact, KJ ni dah tak, dia grassroots pun tak ada. Dia figure tu boleh lah. Dia orang yang terkenal, dia ada rupa kan. Tall, dark and handsome. Kata perempuan lah, saya tak kata macam tu kan. Dia ada rupa, dia ada kedudukan, dia pernah jadi menteri. So, dia orang yang terkenal. Tetapi terkenal di luar tidak menjamin bahawa dia mempunyai kedudukan di dalam parti. So sekarang ini dia tidak ada jawatan di dalam parti, dia tidak ada apa-apa jawatan termasuk ahli parlimen. So untuk bertanding nak menentang jawatan presiden tu agak payah lah sebab dia tak ada jawatan ahli parlimen. Biasanya yang jadi presiden, timbalan presiden, jawatan tertinggi ni sekurang-kurangnya kena ada jawatan yang tinggi. Paling kurang pun ahli Dewan Undangan Negeri, paling kurang seperti Tok Mat. Ini dia tak ada apa. Okay, tak ada apa. Tak tahulah kalau Dewan Undangan Negeri 9 ni dia bertanding dekat area Rembau, kita tak tahu. Tapi dalam keadaan sekarang dia tak ada apa. Seterusnya siapa? Hishamuddin. Hishamuddin tuan-tuan, saya bagi tahu dia tak berani. Hishamuddin dia tak berani nak melawan. Hishamuddin ni jenis bila dia simple je. Kalau kita nak bunuh, jangan bunuh semua. Ini saya nak ajar sikit dalam nak jadi diktator. Nak bunuh tak payah bunuh semua. Kita ambil kepala dia, potong kepala dia je. Ekor dia takkan berani nak melawan. Hishamuddin ni ekor je. Kan? Ekor je. Dia takkan berani nak melawan. So akhirnya, even on the second stroll macam mana yang saya sebut hari itu pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh selamat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Siapa yang nak baju ini, dekat skrin tu ada tulis. Dekat skrin ada tulis. Boleh komen. Atau beli direct dekat Shopee pun boleh. Dekat Shopee pun ada. Tuan-tuan boleh klik sendiri link yang saya letak. InsyaAllah boleh letak dekat situ. Boleh beli. Ni nombor yang seperti saya sebut tadi tu. Saya tak boleh sebut nombor ni. Tuan-tuan tengok sendirilah dekat skrin tu. Dekat TikTok pula. Dekat YouTube dan juga Facebook. Siapa yang dekat TikTok ni tak tahu, boleh pergi YouTube dan juga Facebook lah. Boleh tengok dekat situ. Okey. Itu saja daripada saya pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kerana mendengar di YouTube, Facebook. Terima kasih kerana share, like, subscribe. Terima kasih juga yang ada di TikTok dan sebagainya. Terima kasih yang tap-tap love. Ni jadikan 100,000 sikit lah. Right, sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan. Make sure 18-19 pakai baju ni.